maklumat daripada satu sumber mengatakan Jolo ni tak ada dalam senarai merah wanted Interpol. Ya. So kenapa Kita dah lama tahu bahawa Jolo tidak ada dalam senarai red alert Interpol. Sebab IGP kita ni penipu. IGP ni, Ketua Polis Negara kita ni, Hamid Badur ni penipu. Dia mengatakan bahawa kita dah pergi mencari, susah nak cari, dia berlindung di Macau, kemudian dia buat cerita kerajaan Macau melindungi Jolo dan sebagainya, kan? Tapi macam mana kalau nama Jolo sendiri tak ada dalam senarai orang yang dikendaki oleh Interpol? Maknanya tidak ada laporan polis ataupun laporan kepada pihak Interpol, tidak ada sebarang usaha yang dibuat oleh pihak polis Malaysia untuk mendapatkan Jolo ini untuk dibawa pulang. Faham tak? Yang dia beri gambaran pada kita, Jolo dah makin sukar untuk dikenal pasti, muka dah jadi macam beruang, jalan dah macam seladang. Ini semua benda-benda bodoh yang dinyatakan oleh IGP. Dan IGP macam ni, yang rupa Azmin yang jelas satu Malaysia, satu dunia boleh nampak dengan jelas, tapi dia seorang je nampak kabur, orang macam ni masih dikekalkan jadi IGP. Macam mana tak melingkup negara ni, kan? Itu sebabnya kerajaan Muhyiddin ni, insya-Allah lah kalau diizinkan Allah Taala 25 ni bila jatuh, salah satu perkara utama yang kita perlu pastikan, kita kena tukar IGP ni. IGP kita kena tukar, ketua peguam negara kita kena tukar, ketua hakim negara kita kena tukar, kerana mereka-mereka yang dilantik oleh Mahathir jelas adalah mereka-mereka yang mempunyai political inclination kepada Pakatan Harapan, dan memang kerja dia mengerjakan orang-orang Barisan Nasional. Tapi kenapa selalu nama Jolo perlu disebut dalam mahkamah kalau dia tak ada orang kata senarai? Itu sebabnya kalau nak ikutkan, kalau dah semua kenyataan-kenyataan yang diberikan oleh saksi mengatakan Jolo yang mengarahkan dia buat ni, Jolo mengarahkan itu, Jolo mengarahkan ini, kalau semua sekali saksi-saksi yang dibawa oleh pendakwa mengatakan bahawa mereka buat perkara-perkara yang salah dari segi undang-undang ini di atas arahan daripada Jolo, maka kalau arahan itu datangnya daripada Jolo lah orang yang sepatutnya didakwa di mahkamah. Jadi sekarang ni kita patut faham kenapa Tun Dr. Mahathir Mohamad mengatakan bahawa amat merugikan sekiranya Jolo dibawa pulang. Memang rugi, bukan negara yang rugi, yang rugi Mahathir. Kerana bila Jolo dibawa pulang, baru kita akan tahu segala-galanya. Segala-galanya akan terdedah. Sama ada hubungan Jolo, bapa Jolo dengan Mahathir, hubungan di antara Jolo dengan Zeti, hubungan antara Jolo dengan Ning Faisal, Jolo dengan Joanna, semua ni akan terungkai dan akhirnya akan membebaskan Datuk Seri Najib. Faham tak? Jadi siapa yang rugi sebenarnya? Yang akan rugi ialah Mahathir. Nombor 2 yang akan rugi ialah boneka Mahathir, Muhyiddin Yassin. Nombor 3 yang akan rugi ialah mereka-mereka yang akan beratur untuk pergi ke Sungai Buloh. Orang macam Zeti, orang macam inilah manusia-manusia yang sepatutnya dihadapkan ke muka pengadilan. Ram Karpal yang telah pun meminta kerjasama daripada Tan Sri Apandi Ali untuk mereka satu cerita, menangkap Datuk Seri Najib, menahan dan mendakwa dia. Dan bila ditanya kenapa nak kena tahan dan dakwa Datuk Seri Najib, jawapan Ram Karpal, dia kata semua orang benci Najib. So what the hell is this? Kan? Inilah law of the jungle yang dilaksanakan oleh kerajaan Pakatan Harapan. Kerana orang-orang DAP tak suka dengan Datuk Seri Najib, maka Datuk Seri Najib perlu disumbat dalam penjara. Mana boleh? Kan? Contohnya macam Ram Karpal. Walaupun kita nak sangat dia duduk dalam penjara, kita nak sangat orang macam Zeti duduk dalam penjara, kita kena berikan satu pengadilan yang saksama. Maknanya kita hadapkan mereka ke muka pengadilan.
Bagi mereka fair trial. Jangan jadi macam sekarang. Campur tangan Muhyiddin, campur tangan Hamzah Zainuddin. Kita tak nak macam sekarang. Kita nak pastikan bahawa lepas ni mereka-mereka yang perlu kita hadapkan muka-muka pengadilan adalah kerana tindakan mereka yang salah, penyalahgunaan kuasa, kan? Bukan kerana political persecution. Tak boleh lagi kita buat macam apa yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin. Zaman dia bersekongkol dengan Lim Guan Eng, dia biarkan apa yang Lim Guan Eng buat. Dia tahu pasal kes terowong, dia diam. Diarahkan SPRM, jangan ambil tindakan apa-apa. Tapi bila time Lim Guan Eng sudah menyokong Anwar Ibrahim, tak nak menyokong dia, dah jadi seteru politik, dah jadi musuh politik, barulah dia suruh SPRM untuk mendakwa Lim Guan Eng. Adil ke macam ni? Kita tak nak benda ni berlaku. Sekiranya diizinkan Allah Ta'ala, Barisan Nasional kembali berkuasa. Ini tak sepatutnya berlaku. Kalau Barisan Nasional buat benda yang sama, maka tanggungjawab kita untuk menegur kerajaan Barisan Nasional. Kalau dapat terpaksa jadi pembangkang ketika itu, pembangkanglah kita, kan? So, Datuk, dalam isu ni, Datuk, apa pendapat Datuk bahawa Nik Faizal dan lain-lain eksekutif China dalam YNDP itu patut disenaraikan dalam lis merah Interpol bersama dengan Jolo? Itulah saya cakap, masalahnya sekarang ni, adakah kerajaan Pakatan Harapan mahu mereka ini dihadapkan ke muka pengadilan dan the truth will prevail? Mereka tak nak. So kalau kerajaan Pakatan Harapan tak nak hadapkan Jolo, Nik Faizal dan mereka-mereka yang lari ke luar negara ni ke muka pengadilan, takkanlah kerajaan boneka kepada PH, iaitu PH 2.0, Muhyiddin Yassin ni, nak bawa dia orang ni ke muka pengadilan. Ini akan menyebabkan Datuk Seri Najib terlepas daripada sebarang tuduhan. So they will never do it. Kalau senarai nama diorang ni ada dalam red list, kemungkinan senang dikesan lah. Kalau ada dalam red list Interpol dah lama dah, 2 tahun yang sudah dah dapat tangkap. Bukannya sekarang, sebab tak pernah nama ni diberikan. Cuma rakyat Malaysia ni ditipu, dikencing bulat-bulat oleh IGP ni, kan? Ada baiknya kita hantar IGP ni pergi tanam jagung balik semula. So dia jaga kebun dia tu kat Negeri Sembilan.